Assalamualaikum, saya Muhammad Afham dan bersama saya Encik Din yang merupakan peternak ayam mati di sini. Encik Din sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Encik Din, saya nak tanya sedikit sebuah soalan. Soalan yang pertama, Encik Din dah berapa lama menceburi bidang ni? Okey, terima kasih saudara Afham. Untuk makluman, program Ayam Kampung Kacuk ni telah bermula pada tahun 2017. Pada tahun 2017 dengan permulaan ayam 100 ekor lah. Okey, lepas tu kita tingkatkanlah sedikit demi sedikit pengeluaran dan dibantu juga oleh para pensyarah di UPSI Dr. Fazhana. Alhamdulillah lah kami pun dapat beberapa banyak ilmu yang boleh kami pelajari untuk kita aplikasikan dalam kehidupan lah. Lebih kurang dalam 2017. Kiranya sekarang ni dah 4 tahun 4 tahun, ya 4 tahun. Nampaknya boleh lah Encik Din kongsi sedikit lah. Okey. Soalan yang pertama, sistem ternakan apakah yang digunakan di sini? Okey, untuk maklumat ya, seperti kita lihat rumah ternakan yang disediakan oleh UPSI, Fakulti Teknikal Vocational, secara separa intensif ataupun kita panggil secara separa tertutup lah. Okey, untuk permulaan dahulu kita buat secara lepas. Ya, kita buat secara lepas menggunakan perindukan anak ayam kita beli di luar. Kita beli di luar, lepas tu kita letak habuk kayu. Lepas tu kita beri makan secara manual lah. Pada tahun 2021 kita dirumuskan bajet untuk penggunaan sangkar. Yang penggunaan sangkar di dalam sangkar. Yang seperti kita lihat lah, sangkar, lepas tu di luar tu kabin tu sangkar dia juga. Diluluskan oleh UPSI atas inilah inisiatif Dr. Fazhana lah, dan dibantu oleh saya lah untuk mencari spek-spek teknikal yang mana kalau kita dah guna sistem ni sangkar, kita panggil 4-tier breeder cage, ataupun cara Melayunya sangkar 3 tingkat ataupun 4 tingkat untuk pembesar lah, makanan untuk ayam pembesar. So macam ni kita dah senang dah, maksudnya air kita secara automatik daripada tangki. Kalau dulu kami letih jugalah, kena isi air. Kalau kecil tak apa lagi, kalau dah besar tu 10 liter punya, jenuh lah kita nak angkut, isi, letak. Kadang-kadang ayam kampung kacuk ni dia secara semula jadi dia agresif. Dia tolaknya bekas air tu tumpah, pelbagai lagi lah masalah. So kalau macam ni kita dah tak perlu risau lah, kita check lah lebih kurang dalam 3 hari sekali, kita tengok lah dia sebab dia pakai nipple. Dia antara sedikit-sedikit lah kemudahan yang dipentingkan lah. Mungkin insyaAllah lepas ni kita akan continue lah dengan pelbagai lagi lah teknologi yang boleh kita letak dalam ni, sikit-sikit. Di mana dia sistem yang dibuat dekat sini adalah lebih mudah lah daripada berbandingan yang masa lalu. Tapi kita kena akui lah terdapat pelbagai lagi lah jenis sistem seperti vehicle vocational. So kita di UPSI ni kita kena faham lah bajetnya agak terhad. So kita gunakan bajet tu sebaik yang mungkin lah untuk memberi peralatan yang sedia ada, sedikit demi sedikit lah. InsyaAllah mungkin opsi terlintan siap, mungkin boleh mengikuti jejak langkah KV secara besar-besaran. InsyaAllah lah, harapan saya itu saja. Okey, soalan seterusnya, ketika pengutipan telur dilakukan, Baik. kita perlu melabel telur tu terlebih dahulu. Apakah tujuan melabel telur tersebut? Okey, bagus soalan ni. Okey, bila kita dah tengok dah ayam yang umur 120 hari ke atas, kita jadikan sebagai bakul dengan nisbah 1 jantan 5 betina dicampurkan di dalam satu sangkar. Untuk ni lah kita panggil secara semula jadilah, secara alami untuk persetubuhan. Okey, lepas tu lebih kurang dalam
1 bulan dan tempoh jangka masa 1 bulan tu akan keluarlah telur-telur. Okey, telur-telur tu pula kita kutip, kita labelkan. Seperti contoh kalau hari ni ada telur, kita tulis. Itu kita letak di dalam tray. Supaya memudahkanlah untuk kita kenal pasti telur tu diambil pada hari apa, berapa bilangannya, and then mudah untuk kita buat pengeraman. Bila nak buat pengeraman, mudahlah kita nak tengok mana telur jadi, telur tak jadi. Maksudnya waktu kutipan telur tu kita melabel tarikh pada hari tersebut lah, pada hari yang diambil di telur tersebut. Untuk kita melakukan proses penggeraman. Okey, sebelum kita masukkan dalam incubator, kita perlu membasmi kuman dulu. Betul. Okay, apakah proses yang ataupun kaedah yang digunakan untuk membasmi kuman sebelum masuk ke dalam incubator? Okey, ni ilmu ni kita kreditkanlah jenis saya. Apa yang kita belajar ni kita perlu kreditkan siapa guru yang kita belajar. Macam ni kami Fakulti Teknik Komputasional bawah Jabatan Ternakan diajar oleh Dr. Fazhana lah, pensyarah dan Dr. Veterina bertauliah di UPSI. Beliau ajar kami cara-cara pembasmian telur dengan menggunakan kaedah pengawapan lah. Antara bahan-bahan yang kita guna adalah potasium permanganat dan formalin. Okey, antara prosedur step-step dia adalah bila kita dah kumpul telur tu, and then kita perlukan satu bilik khas, dan kita perlu ambil potasium permanganat tu letak dalam petri dish. Petri dish lebih kurang dalam 10 gram. 10 gram. And then kita pastikanlah kita utamakan keselamatan, pakai glove, pakai penutup N95. Lepas tu sebab potasium permanganat ni bila kita diletakkan dengan formalin dia akan menguap. Okey. Selepas kita dah letak satu papan telur di dalam satu bilik yang kedap, lepas tu kita letak petri dish juga dengan potasium permanganat, kita ambil juga dalam 10 ml formalin, kita pakai picagari atau kita pakai measuring cup lah. And then kita kena buat secara cepat. Kita kena letak, nanti dia akan terus wap dan kita terus keluar. Kalau kita tunggu, antara faktor-faktor ni adalah mata pedih. Dan satu lagi bahaya pada kita sebenarnya formalin ni. Kalau dulu saya pernah buat praktikal di Cangkat Sulaiman, buat breeding untuk sawit. Kita panjat pokok, kita letak menggunakan formalin juga untuk buat benih lah kan. Dia boleh mandul lah. Boleh menyebabkan mandul lah. Ya, tapi ada beberapa persen lah. Tapi kebarangkalian untuk kita mandul tu ada. Mungkin persennya rendah tapi ada. Bila lepas kita dah letak dia formalin tu, kita cepat keluar, biarkan dalam 10 atau 15 minit lah. Dia akan basmi segala kuman-kuman yang pada telur tu lah. Telur tu sebenarnya kita tak perlu, lupa saya nak pesan, tak perlu cuci. Sebab menurut Dr. Fazhana pun bila telur tu dah keluar, dia akan ada satu lapisan lendir daripada ayam tu untuk melindungi daripada kuman sebenarnya. Tapi cuma kita tak nampak daripada mata kasar. Mata kasar memang halus lah, bakteri yang bagus. Lepas tu lepas 10 atau 15 minit kita biarkan, baru kita masuk. Selepas dah ambil apa semua, kita terus masuk dalam incubator lah. Selama untuk permulaan kita letak dalam 18 hari dulu, 10 hari dulu. 10 hari. Lepas 10 hari kita buat ni lah, candling ataupun penyuluhan lah, untuk lihat merayu tu ada ke tak dalam telur. Okay. Maknanya kalau selepas kita label tu, dah waktu nak ready untuk masukkan incubator, kita perlukan guna kaedah tu dulu lah dalam bilik khas untuk membasmi kuman terlebih dahulu, barulah masukkan dalam incubator. Okey, dalam macam banyak-banyak ayam kan, di sini kita memilih untuk kenakan ayam mardi. Ayam mardi. Di sini ayam mardi tu ada macam boleh buat pedaging ataupun kita nak buat incubator macam penelur kan. Ya, betul. Okey, kalau dekat sini lah, daripada pemerhatian Cik Din sebelum ni, ayam mardi ni dia biasanya bertelur pada peringkat umur berapa? Okey, yang seperti yang kami lihat, pemerhatian bersama dengan penyelidik lah, Dr. Fazhana, selepas umur 120 hari
baru kita buat induk lah. Untuk kita buat kita buat apa, pemilihan baka lah. Ayam jantan yang sihat, 5 ekor ayam betina yang sihat diletakkan dalam satu sangkar. Pada umur 120 hari tu, lepas tu dia akan berterusan telur hingga umur 120 hari. Lepas 120 hari tu, dalam 3 bulan tu lah. Kalau ikutkan kita buat sampai telur tu dah habis kan. Tapi kadang-kadang faktor stres juga memain peranan juga terhadap kualiti telur tersebut dengan faktor makanan. Faham? Okey, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ni, apa nasihatlah Encik Din kepada peternak-peternak yang baru nak berjinak? Kalau ikutkan saya ni, nak kata otai tu tak ada. Banyak lagi yang otai-otai lagi di luar sana. First sekali kita kena minat lah. Kita kena minat, satu. Lepas tu yang kedua, ya seperti kita tahu kan, makanan pun sekarang dedak semakin lama semakin mahal. Itu antara topik-topik hangat lah yang sejak kebelakangan ni lah, setahun dua ni memang nampak ketara kenaikan harga dedak tu lah yang menyebabkan harga untuk ayam pedaging contohnya pun berlaku lonjakan lah. So macam saya ni, nak kata peternak sepenuhnya pun tak adalah, sebab kita bekerja di bawah Universiti Sultan Idris, banyak membantu pelajar dan pesara lah dari segi carian bahan dan pelbagai perkongsian lagi. Harapan mana yang berminat untuk mencuburi bidang ni, satu, modal kena ada lah. Modal kena ada, minat yang pertama. Yang kedua, modal. Yang ketiga, marketing. Marketing. Tempat mana kita nak jual, target customer, pemilihan customer yang macam mana kita nak jual. Ada customer kadang-kadang dia suka ayam pencen, ada yang suka ayam pedaging 1 kilo ke bawah, ataupun ayam kampung 1 kilo ke bawah. So kita kena soal selidik dulu lah dekat sini, di mana pengguna. Ya, kadang-kadang kita boleh tengok daripada di kawasan lah. Kalau yang betul-betul yang padu, otak-otak di sana dia buat ayam pedaging lah, secara besar-besaran. Kalau yang untuk rujukan lah, kita boleh tengok kat Kuala Vocational untuk Intan lah. Sebab dulu saya pernah belajar dengan Cikgu Hasli lah kat situ. Cikgu Hasli, dia dah lama dah, 13 tahun, 14 tahun dalam bidang unggas ni. Daripada A sampai Z ya. Bukannya tinggal ke apa. Memang dia pun menyelidik, dia pun buat semua kerja bersama dengan para pelajar. So 15 tahun pun dia pun passion dia pun masih tinggi. Dia punya minat tu masih ada, ada, tak bosan-bosan walaupun benda sama. Tapi kat sini daerah Tanjung Malim ni banyak otai-otai. Cuma kita pun tak sempat nak bertanya, nak belajar jenis ayam tu macam mana. Saya macam mana kamu minatnya untuk mencuburi bidang unggas ni? Saya pun berminat juga. Saya baru berjinak-jinak lah untuk memelihara ayam daging. Ayam pedaging lah, insyaAllah. Cuma masalahnya kalau di kawasan saya adalah terhad. Maksudnya tiada tanah lah, tiada tempat untuk buat. Minat tu memang ada, cuma kawasan lah tiada. Sebab untuk makluman Cik Af lah, contohnya kalau anda dah habis belajar kan, ada tempoh masa kita boleh Jabatan Veterina banyak mengeluarkan kursus-kursus percuma. Dan juga perlu buat dulu and then baru mohon geran bantuan lah. Gitu. Mana dia melalui veterina lah. Jabatan Veterina Malaysia. Lepas tu dia akan tahulah, dia akan tengok passion kita macam mana. Kita dah buat sedikit. Tapi pendapat saya lah, dari segi keuntungan kalau kita nak buat ni, kita boleh buat untuk penghasilan benih dengan pembuatan makanan yang lebih banyak, yang besar. Gitu. Sebab benih kita jaga dia sekejap je sampai dia menetas. Lepas kita hand over pada customer, boleh inilah, kita dah lega lah. Sebab ya kita tahu kan dedak sekarang mahal. Mahal. Dulu saya ingat lagi, dulu dah RM80, RM90. Satu buni sekarang dah 100
130, 140. Perbezaan ketara dalam tempoh 4 tahun. So mungkin jelas sekarang ni pun mostly dominasi ayam dipegang oleh kaum lain lah. So mungkin insyaAllah musim in future awak dan rakan-rakan boleh bersaing dan memberikan satu fenomena ya, golongan muda. InsyaAllah lah. Yang sekarang saya nampak kat sini yang tengah top ni ayam bismi. Ayam bismi? Oh, ayam bismi tu ayam bismi dekat Kedah. Ayam daging ke? Ayam daging. Ayam daging. Oh. So macam mana? Memang berminat ke untuk ni? Mencuburi bidang ni? Saya memang minat lah untuk mencuburi bidang ni. Yalah, okey, insyaAllah. Mana tahu kan satu hari nanti? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, tak tahu. Okey, tamatlah kita untuk sesi interview pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Encik Din sebanyak mungkinlah dapat memberi manfaat kepada peternak-peternak di luar sana. Menurut Encik Din, di sini menggunakan sistem intensif. Sistem intensif juga dikenali sebagai sistem kurung. Ia merupakan sistem peternakan ayam yang amat popular di kalangan peternak yang mengeluarkan ayam secara komersial. Sistem ini adalah lebih cekap lagi dengan amalan-amalan dan pengurusan yang moden dalam operasi ladang. Kebaikan-kebaikan sistem ini adalah ia memudahkan pengurusan seperti pemberian makanan, penyuntikan, pemungutan telur dan lain-lain lagi. Kawasan yang diperlukan adalah lebih kecil berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Saya Muhammad Afham bin Johari dan kita sekarang berada di Reban Ternakan Poultry FTV. Sebelum memasuki reban, kita harus pastikan yang kita memakai kasut dan pakaian keselamatan yang lain. Dan kemudian kita tengok keadaan sekeliling di bahagian bawah, bahagian atas untuk pastikan tiada musuh yang berdekatan seperti ular. Apabila keadaan dah selamat, barulah kita memasuki reban. Ayam yang diternak di sini adalah baka ayam mardi. Ini merupakan ayam betina. Ia mempunyai balung yang kecil berbanding dengan ayam jantan yang mempunyai balung berwarna merah pucat. Ayam betina juga mempunyai pial yang kecil dan cuping berwarna merah. Paruhnya pula berwarna coklat kekuningan yang lebih gelap berbanding dengan ayam jantan. Bulu ekornya pendek dan kecondongan dadanya lebih mendatar, manakala lebih pendek berbanding dengan ayam jantan, tidak berbulu dan berwarna coklat kekuningan. Itulah baka betina ayam mardi. Menurut Encik Din, untuk proses pengutipan telur haruslah dilakukan pada waktu pagi dan akan bermula di hujung sekali dan cek setiap sangkar jika ada telur. Di sini kita dapat melihat sebiji telur di dalam satu reban. Kita mengambil telur tersebut. Jika sesiapa yang tak pernah tengok telur ayam mardi, ini adalah telur ayam mardi. Dia dah makan kot. Okey, nampaknya pada hari ini hanya sebiji saja telur mardi yang dapat dipungut. Okey, inilah rupa telur ayam mardi yang dipungut tadi. Telur yang dipungut haruslah dilabel tarikh yang diambil. Tujuannya adalah untuk mencatat tarikh yang diambil untuk proses pengeraman telur kemudian. Kaedah yang digunakan untuk proses membasmi kuman adalah kaedah penguapan. Antara bahan yang digunakan adalah potasium permanganat dan formalin. Langkah yang pertama, kita haruslah memastikan kita memakai pakaian keselamatan seperti glove, pelitup muka, kerana proses penguapan ini adalah proses yang mengendalikan bahan-bahan yang bahaya. Ini adalah potasium permanganat dan formalin.
Langkah pertama adalah masukkan 10 gram potasium permanganat ke dalam bekas. Seterusnya adalah menyediakan formalin ke dalam satu bekas penutup botol. Untuk mengendalikan formalin ini, kita haruslah berhati-hati kerana dia adalah merupakan bahan kimia yang berbahaya. Seterusnya, telur yang dilabel tadi haruslah diletakkan ke dalam tray, di mana bahagian bujurnya diletakkan di bahagian bawah, iaitu menghadap ke bawah. Untuk proses membasmi kuman menggunakan kaedah pengawapan, kaedah ini perlulah dibuat dalam bilik khas. Apabila telur diletakkan dalam bilik khas, ambil potasium dan formalin ke bilik tersebut. Formalin dan potasium haruslah diletakkan bersebelahan telur tersebut. Kemudian ambil formalin dan tuangkan ke dalam potasium permanganat. Setelah dicampurkan kedua bahan tersebut, kita haruslah keluar daripada bilik tersebut secepat mungkin kerana risau memberi kesan buruk kepada kita. Kemudian tinggalkan keadaan bilik itu selama 3 minit atau 5 minit ataupun pengawapan itu sudah habis. Sebaik sahaja sudah cukup masa ataupun pengawapan sudah habis, kita keluarkan telur yang sudah dibasmi tadi. Untuk proses seterusnya, iaitu dimasukkan ke dalam incubator untuk proses pengeraman telur. Setelah dimasukkan ke dalam incubator, maka berakhirlah topik kita pada hari ini, iaitu pengurusan telur ayam sebelum penetasan. Semoga ilmu yang dikongsi ini sebanyak mungkin memberi manfaat kepada peternak di luar sana.